أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat kita bersama-sama menyambung pengajian kita pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa merahmati,
memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita niat. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajian kita kitab Taqribul Ikhwan pada halaman 30, baris yang ke-17 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan yang bersangkut paut. Sangkut paut. Berkenaan. Bersangkut paut, yakni berkenaan. Bahasan yang bersangkut paut, yakni yang berkenaan dengan rusul, tu jamak. Jamak daripada rasulun, rasulani, rusulun. Makna dia bahasan yang bersangkut paut dengan segala rasul yang wajib kita tahu dan wajib kita i'tikad akan dia. Dan tu ataf pada wajib kita tahu tu lah. Dan wajib kita i'tikad akan dia, akan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul, dan kesemua yang jadi Rasul itu, dan kesemua yang jadi Rasul itu bersifat mereka itu segala yang menjadi Rasul dengan sidiq atau sidqun. Bahasa Arab panggil sidqun, orang Melayu kita baca sidik, sifat sidik. Sidqun yakni sidqun itu benar, benar dan sengoti. Debuh sengoti dia tu. Benar dan sengoti. Apa-apa yang keluar daripada mereka itu rasul-rasul. Nah, hak keluar daripada mereka itu rasul-rasul. Nah, sama ada daripada perkataan dia, perbuatan dia, semua benar. Nah, perkataan dia benar, perbuatan dia pun benar. Nah, tidak menyalahi. Nah, benar pada maqamat, benar pada qasad, macam-macam benar ada tu. Nah, maknanya mereka tidak pernah mendustai, tak pernah berbohong. Nah, walaupun sepatah kata, Rasul semua ni tak pernah bohong. Walaupun sepatah kata pun tak pernah bohong. Namun ada orang kata Nabi Ibrahim berbohong. Dah. Ada orang kata tu Nabi Ibrahim berbohong. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, aku tidak berbohong tapi disangka orang aku berbohong. Tu. Kan? Bila orang pergi cari dia untuk syafaah, untuk nak minta syafaah di padang mahsyar, maka berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, aku tidak pernah melihat Allah Ta'ala marah seperti marahnya pada hari ini, dan aku pun rasa macam bersalah kerana aku tidak berbohong yang disangkakan aku berbohong. No? Dia tak mohong, tapi orang kata dia mohong. Nah, tuan-tuan boleh cek peristiwa yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap Namrus dan juga
orang-orang Namrus, pengikut-pengikut Namrus. Pada ketika itu. Sehingga Nabi Ibrahim menyatakan bahawasanya berhala-berhala semua tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kamu. Kenapa kamu menyembah akan mereka itu? Dia tak boleh nak beri manfaat dan dia tak boleh nak beri mudarat pada kamu, tapi mu sembah dia buat apa? Maka Namrus dan juga pengikut-pengikut dia marah. Jangan nak pandai-pandai dengan urusan kami. Tambah-tambah pula juru buat berhala tu adalah bapa bela dia. Setengah kata bapa betul, tapi bila kita berpegang, kita kata Allah Ta'ala jaga keturunan Rasul ni, sepihak ayah dan pihak mak, maka kita kata itu bukan bapa dia, tapi itu bapa bela dia. Sama ada bapa tiri atau apa, wallahu alam. Tapi ada, saya tengok, tak ingat nak catat, tertengok pada satu makalah tu, dia menyebut bahawasanya bapa Nabi Ibrahim bukan sebagaimana yang disebut tu. Walaupun dia sebut ya abati, dia sebut wahai bapakku. Kerana orang yang bela dia panggil bapa lah. Nama apa? Azar. Azar tu duk bela dia panggil bapa lah. Yang kawan tu tukang berhala, tukang buat berhala. Maka kita nak sabitkan Azar sebagai bapa pada Nabi Ibrahim hak betul. Tak masuklah dengan akidah kita yang kata Allah Ta'ala jaga keturunan mereka. Allah Ta'ala jaga keturunan mereka pada pihak bapa dan pada pihak ibu. Allah Ta'ala jaga. Baik. Bila begitu, saya nak ringkaskan cerita. Nabi Ibrahim kata, "Mu nanti tengok, aku akan buat suatu apabila kamu keluar daripada tempat penyembahan." Kebetulan mereka ada perhimpunan, mereka pakai keluar semua. Nabi Ibrahim masuk dalam tempat penyembahan tu, dia hancurkan segala berhala sebagaimana maklum. Dia hancur segala berhala kecuali yang besar tu lah. Dan diletakkan kapak pada yang besar. Lalu bertanya, mereka yang apabila balik tengok berhala-berhala semua pecah. Iman tu ambil Quran satu. Tengok kecil-kecil. Boleh. Baik. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita dia, cerita Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan boleh tengok pada surah Anbiya. Boleh tengok pada surah Anbiya bermula pada ayat 51 sampai ayat 70. Ada cerita pasal Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada ketika mana dia beroperasi menghancurkan berhala-berhala tu. Sana. Tak ada paros ke ni? Ada. Tak ada. Oh, dia tak ada itu. Tak ada apa dia panggil? Tak ada penunjuk jalan. Muka surat berapa, muka surat berapa. Ada. Oh, dia tersembunyi sini. Dalam surah Anbiya pada halaman 322. Baik, kita tengok. Pada ayat yang ke-51 pada halaman 326. Bermula pada ayat walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Tu. Kamu duk sembah apa pakat-pakat duk sembah berhala ni buat apa ni? Maka depa jawab kata qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka jawab kata kami buat semua ni kerana kami lihat bapak-bapak kami dulu pun duk sembah ni lah. Tu. Maka kata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu di dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Tuhan kamu adalah Tuhan segala langit dan Tuhan segala bumi, yang telah menjadikan, dan aku ni, kata Nabi Ibrahim, ala dzalikum minasyahidin. Mana dia ni daripada orang yang bersaksi bahawasanya Allah itu adalah Tuhan. Baru dia kata watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ni dah apa keluar fisal lagi, aku tengoklah aku nak buat apa dengan berhala kamu. Dah. Faja'alahum juzazan illa kabirah. Maka menjadikan dia berkecai, hancur, malaikat yang besar bagi mereka itu. Sebab apa dia tinggal besar? La'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepadanya, kepada yang besar itu mereka kembali. Balik dia akan tanya hak besar tu. Hak besar tu tak hancur. Mudah-mudahan gitu. Qalu, mereka berkata, bila balik tengok, qalu, mereka berkata, man fa'ala hadha, siapa yang buat bi'alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami semua ni? Siapa yang buat? Innahu laminadh zalimin. Sesungguhnya ia daripada orang yang zalim. Siapa buat, dia orang zalim. Maka ada orang tengok Nabi Ibrahim masuk tu. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Berkata mereka itu, kami mendengar ada seorang pemuda yazkuruhum, yang menyebut ia oleh mereka itu, yuqalu lahu Ibrahim, dikatakan baginya, orang panggil nama dia Ibrahim. Maka dia kata qalu fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dia mai. Mereka berkata bawa dia mai. Ala ayunin nas, bawa ke hadapan mata-mata manusia semua ni. La'allahum yashhadun. Mudah-mudahan mereka dapat menyaksikan. So depa kenal hak mana Ibrahim hak duk katak berhala orang ni. Tu dia. Qalu anta. Bila bawa Nabi Ibrahim mari dia tanya apa? Anta, adakah engkau? Anta fa'alta hadza, telah membuat akan dikau, hadza akan ini, bi'alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Dia tanya. Maka hak dia jawab ni, hak orang kata dia mohong ni. Ni jawapan hak saya kata dia tak mohong, tapi orang kata dia mohong. Kerana apa? Kerana dia bercakap dengan orang panggil tauriyah. Kaedah tauriyah ni dengan satu kaedah yang dia bercakap satu perkataan yang dapat dipahami dengan pelbagai makna. Ada orang faham lagu ni, ada orang faham lagu ni. Satu perkataan tu membawa makna yang banyak yang dapat dipahami. Maka jawab Nabi Ibrahim, qala bal, berkata ia bahkan fa'alahu, telah membuat akan dia, kabiruhum, oleh yang besar mereka itu. Hadza ni tauriyah ni. Hadza ni sebenarnya bukan dia nak tuju kepada berhala tu, dia nak tuju pada diri dia.
bahkan telah membuat akan dia oleh yang besar daripada mereka itu ni. Hak ni hak besarnya, hak tu tak besar lagi. Ni hak besar ni. Dia maksud kata dan ahbab dia lah yang buat. Tapi orang tak faham haza tu tuju kepada berhala besar tu. Orang faham yang Nabi Ibrahim kata haza tu tuju kepada berhala besar tu. Padahal dia kata ini tu kena pada diri dia sendiri, akulah buatnya. Begitu. Aku tak mohong. Dia kata, orang kata aku mohong. Dah. Maka kata dia, kalau mu tak percaya, kalau kamu semua tak percaya, fas'aluhum, tanyalah mereka itu, berhala-berhala semua, hak kena pukul itu, hak hancur relai itu. Tanya hak besar sekali. Fas'aluhum fas'aluhum in kanu yantikun. In kanu yantikun, jika adalah mereka itu mampu berkata-kata. Kalau mereka boleh bercakap, tanya mereka. Suruh tanya berhala tu. Kalau tak percaya aku abang ni. Allahu Akbar. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum. Adakah kamu menyembah kamu semua dari yang lain daripada Allah yang tidak memberi manfaat akan kamu sesuatu dan tidak dapat memberi mudarat pada kamu. Mereka nak mempertahankan diri mereka pun tak boleh. Orang duk pukul mereka tak tahan pun. Hak besar duduk saja, duk tengok Mereka nak tahan mudarat datang pada mereka pun tak boleh. Macam mana dia nak beri manfaat pada kamu? Macam mana dia nak tahankan mudarat datang pada kamu? Mereka untuk diri mereka pun mereka tak mampu. Tengok? Tu Nabi Ibrahim. Berani. Berani sungguh-sungguh. Padahal Namruz ni kalau kita tahu, seorang yang kafir, raja yang zalim, yang sangat jahat, yang dapat memerintah dunia keseluruhannya. Sebab tu orang-orang yang kita kata orang-orang Yahudi lah ni duk berusaha untuk buat lagu tu, untuk kembalikan kegemilangan sejarah tamadun Namruz. Mereka nak kembalikan. Sebab tu mereka nak sangat menguasai dunia. Nak buat balik semula apa kejayaan yang pernah dicapai oleh datuk nenek moyang mereka dulu. Nak mai balik, nak suruh itu balik. Sebab itulah mereka menjajah sana sini, perang sana sini. Supaya orang takut pada mereka, orang akan menyerah segala apa yang ada kepada mereka. Orang Yahudi sedang berusaha pada setiap bidang. Sehingga dalam bidang kesihatan pun kita kena serah kat mereka. Ubat kena ambil daripada mereka. Mereka yang tentukan sakit ni ubat ni, sakit ni ubat ni. Betul tak? Nyakit tak mari ubat sampai dah. Tuan-tuan pun kena dua-dua. Tak dua pun tiga. Lepas tu pakat dia garu kepala. Menyesal. Dah itu. Mereka yang tentukan. Maka mereka kata, mereka sudah berjaya menghilangkan jamaah daripada masjid dalam masa 2 tahun. Mereka berjaya menghilangkan Jumaat yang sempurna di masjid-masjid satu dunia. Mereka berjaya. Nampak tak? Kita percaya. Nampak ya buka mulut daripada hak kita. Sebenarnya mari perintah daripada sana. Perintah daripada siapa? Ustaz Soleh. Perintah pada siapa? Perintah daripada siapa? Sudah.
Perintah daripada siapa? Pasal apa siapa? WHO. Who? Siapa? Gelok dia. No? Siapalah tu? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang satu perkhabaran kepada kamu oleh orang yang fasik, Islam tapi fasik, buat dosa besar tak bertaubat, dosa kecil berulang. Nah, Tuhan kata selidik, jangan duk telan terus. Dah itu, jangan duk ambil terus, selidik dulu. Tu orang yang fasik, anu mai pada siapa? Siapa tu? Yahudi. Yang kata siapa tadi siapa? Orang Islam ha? Yahudi. Tengok pada peringkat pertama, dia kata ada seorang pakar Muslim yang ada dalam tu. Ingat tak satu ketika dahulu? Orang kita pun, ini orang Islam ada juga bersama ni, doktor. Dia apa bohpi lah. Siapa pun. Maka dia pun berjaya. Nak tanam mayat pun dulu tak boleh masuk 300 meter, 200 meter, 100 meter. Tapi lah ni, nah, bila kata, oh dia ada COVID, tapi boleh bawa balik, boleh mandi sini, boleh simpan sini. Pasal apa? Apa beza dulu dengan kini? Apa pun sengap lagu tu Nah, orang kita pun tak ada apa dah, bakat gaul kepala gitu kan. Nah, makan ayam nyok ada, makan ayam penawar ada, makan tu. Nah, depa duk usaha nak test market, tengok laku tak suara depa. Tuan-tuan. Sebab tu saya timbulkan isu lambang dia, lambang siapa tu? Ada gambar ulat tak? Kat lambang siapa tu? Badan Kesihatan Dunia tu ada ulat tak? Saya nak tanya tuan-tuan, apakah kaitan ulat dengan kesihatan? Ada pergi tajuk lain saat ni. Dia sangkut no macam mana? Leh. Apakah kaitan ulat pada lambang pertubuhan tu dengan kesihatan? Pasal apa kesihatan ada ulat? Pak tak berbewak kah? Kancil kah? Rusa kah? Pasal apa ulat? Ular itu adalah lambang sihir. Ular itu adalah lambang penipuan. Tahu di mana? Siapa yang mula-mula jadi ular untuk menyambar dan menipu? Iblis. Ketika mana dia nak masuk tipu Adam dan Hawa dalam syurga, dia tak boleh masuk dengan rupa iblis. Jadi dia berupa dengan rupa ular. Baik. Yang kedua, zaman Fir'aun masyhur dengan sihir. Masyhur dengan sihir. Sehingga pemakaian mereka yang diletak atas kepala pun mesti berlambangkan dengan lambang ular. Betul tak? Zaman Mesir dulu, Fir'aun dulu, ular dulu itu atas kepala. Nah, jadi bila sihir, orang jadi percaya tak tentu arah itu. Tak fikir banyak dah. Jadi orang tertipu. Saya lagi cakap banyak orang marah pula. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan duk makan ubat lah ni. Dia kalau ubat betul, makan untuk sembuh. Lah ni makan sampai mati. Tak sembuh-sembuh. Lepas tu dia habaq pula.
penyakit kecil manis tak sembuh. Tak ada lagi orang sembuh penyakit kecil manis. Tengok. Kita pun percaya. Sedangkan Nabi kata likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit itu ada obat. Canggah tak? Canggah tak Nabi dengan ada apa? Canggah. Tapi orang kita percaya tak? Percaya. Nak buat macam mana ustaz, main dengan sakit ni kena percaya lah. Yalah, tak ada apa lah. Nah, cuma nak habang. Tu. Baik. Maka kata dia, baik, masuk dalam balik. Tu saya nak kata, para rasul semua tak pernah berbohong walaupun satu patah. Dan orang berkata Nabi Ibrahim tu bohong, walah dia tidak berbohong. Tak apalah, dia tak bohong. Orang nak kata bohong tu orang, bukan dia bohong. Dan yang kedua, apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim juga, pada ketika mana dia bawa isteri dia nak masuk sempadan Mesir, pada masa tu, dia ditahan di tengah jalan. Tapi dia bercakap walaupun dia bawa isteri dia tak amat kata bawa isteri dia. Bila ditanya perempuan ni siapa perempuan ni yang bersama dengan kamu, dia kata apa? Dia kata ini adalah saudara perempuanku. Dia tak amat kata isteri dia. Maka di sini makna saudara perempuanku ni banyak makna kita boleh faham, sama ada adik-beradik ke apa-apa. Dia tak sebut kata ini isteri dia, sebab pada ketika itu dikatakan bahawasanya kalau siapa yang bawa isteri ada masalah. Jadi dia sebut kata bawa saudara perempuan dia. Dia bohong tak? Tak. Kerana apa? Kosat dia adalah saudara perempuan seagama dengan dia. Bukan saudara perempuan kandung. Tak. Saudara perempuan seagama dengan dia. Itu yang dikandaki. Maka dia tak bohong. Tapi orang pergi faham kot lain. Tak ada apalah. Itulah yang takut orang kata bila cakap pasal sidik, dia kata Nabi Ibrahim pun bohong. Nabi Ibrahim tidak bohong, tapi orang tak faham. Orang pergi faham kot lain. Dia tidak berbohong, tapi dikatakan berbohong. Tu. Baik. Maka kata dia, kata tadi, Rasul tu semua bersifat dengan sidik, yakni benar dan sengoti. Apa-apa yang keluar mereka itu, hak keluar daripada mereka itu, tak kiralah perbuatan ke, perkataan ke, maka semua itu benar. Tak ada satu pun yang dusta. Maka wajib di atas kita i'tikad. Wajib kita i'tikad benar dan tidak bahung mereka itu. Bahung. Bahung itu bahasa petani lah. Bahasa kita bohong, bawau, bohong. Orang petani kata bahung. Dah. Wajib kita i'tikad kata benar mereka itu dan tidak bahung mereka itu. Tak bahung mereka itu. Walaupun atas jalan selora sekalipun dia tak bohong. Selora tahu selora? Atas jalan bergurau sekalipun mereka tetap benar. Kita kalau bergurau tu bohong awal dah. Contoh kita duduk kedai kopi. Kawan kita mai. Kita makan kenyang dah, kawan kita mai. Ni. Nak buat nanya kat kawan ni.
Nah, nak suruh kawan bayar. Makan kenyang dah kita, kawan baru nak duduk. Dia kata, tu toke besar mai tu. Belanja hari ni. Yang kawan ni, sak ada kerja, sak tak ada kerja. Nah, sak ada duit, sak tak ada duit. Kita pergi kata, tu toke besar mai. Nah, bagi toke bayar hari ni. Allah. Dia bila dengar lagu tu tak bayar, tak tergamuk. Nak bayar sat lagi, nak makan untuk anak isteri tak cukup. Tu kata kita, kalau kita bergurau tu mohong dah. Buka mulut tu mohong dah. Kalau bab gurau. No? Tapi Nabi, dia bergurau pun benar. Misal kata, ada satu kisah masyhur. Nah, yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan tua datang jumpa dengan dia. Tanya Rasulullah, bagaimana ni nak masuk syurga apa ni, macam mana? Rasulullah kata, minta maaf lah makcik, orang tua macam makcik ni tak boleh masuk syurga. Tak ada orang tua dalam syurga. Minta maaf lah no. Nah, orang tua tak ada dalam syurga. Tambah-tambah tua macam makcik ni lagi tak ada. Minta maaf banyak-banyak. Riau lah kawan tu. Ada cakap betul tak? Tak ada orang tua dalam syurga? Betul. Tua macam makcik ni tak boleh masuk syurga? Betul tak? Betul. Sebab apa? Bila masuk dalam syurga semua jadi muda. Nah, perempuan dalam umur 30, lelaki dalam 33. Ahli syurga. Patut tak tua sampai ke bila-bila. Duk muda lagu tu lah. Nah, usia tu lah. Hak kulit cekang elok, hak sedap tengok. Kalau lelaki handsome, hak perempuan pula, abang apa? Comel. Comel latih. Dah. Masuk 40 tak awak dah. 40 ada kenok dah. Nah, jatuh pipi, jatuh habis dah. Nah, hak 30 tu, hak tengah-tengah duk mekar elok. Kalau lelaki tengah-tengah duk handsome, jejaka idaman. Dia tu. Nah, siapa umur 30 boleh nikah dah. Masa tu idaman tu. Orang duk cari. No? Boleh. Maka dia jawab lagu tu kat makcik tu, orang tua tak ada dalam syurga, minta maaf makcik. Makcik tu riau. Bila makcik tu riau lama dah biar habis. Nah, dia kata, makcik, apa yang saya cakap tadi betul. Nah, tapi makcik, masa makcik masuk syurga nanti, muda balik, dia tak masuk dengan tua tu makcik. Bila makcik masuk syurga nanti, muda balik. Makcik tu daripada menangis, gelak dah. Sebab apa dia gelak? Sebab Nabi kata, makcik masuk syurga nanti. Berarti wajib dah masuk. Nah, dia kata, makcik masuk syurga nanti, muda balik. Daripada duk riau, sebek-sebek tu. Nah, boleh senyum, boleh gelak. Pasal apa? Bila Nabi cakap makcik masuk syurga, wajib masuk. Maka makcik tu yakin wajib masuk syurga pada ketika itu. Allahu Akbar. Maka hak dia cakap tu, hak awal tu pun betul, hak kemudian ni pun betul. Tak ada orang tua dalam syurga, betul. Mati masuk syurga, muda balik, betul. Sebab apa? Nabi tak mohong. Betul tak? Nabi semua tu benar. Tak ada sepatah pun yang mohong. Walaupun atas jalan gurau. Sebab apa kata tak mohong? Kerana apa yang Nabi cakap itu wahyu daripada Allah. Nah, dalam surah An-Najmi ayat 3-4 Allah Ta'ala menegaskan. Nah, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu dia, dan apa yang Nabi cakap itu wahyu daripada Allah. Berarti yang Nabi kata makcik masuk syurga tu wahyu dah? Wahyu. Sama juga apa yang Nabi sebut daripada doa yang Nabi berdoa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi baca kepada Ibnu Abbas itu wahyu dah? Wahyu. Bila wahyu mohong ke betul? Betul. Tak ada mohong. Nah, walaupun puak-puak Wahabi tidak mengakui bahawasanya manusia ada yang boleh mentakwilkan ayat mutasyabihat. Yang dia kata hanya Allah sahaja yang dapat mentakwil ayat mutasyabihat. Manusia tak ada. Nah, kalau dia kata tak ada manusia yang boleh takwil ayat mutasyabihat, yang takwil itu salah, maka dia sudah menolak satu hadis Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Dia sudah menolak satu hadis. Sebab apa? Itu doa Rasulullah kepada Ibn Abbas, dan kita yakin doa Nabi adalah wahyu Allah. Mereka menolak, sebab itulah mereka berkata waw yang ada pada warasikhun tu, dia kata waw tu istitnaf lil bayan. Dan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah menyatakan waw itu ada waw atfiyah, waw ataf. Maka ataf ar-rasikhun pada Allah itu ataf pada rafa' pada tempat rafa'. Nah, rafa' pada ataf pada tempat rafa'. Maknanya illallahu rafa' warasikhuna rafa'. Jamak muzakkar salim pada ketika rafa' dengan waw. Nah, dia kata tak illallah, berarti dekat tu. Nah, warasikhun tak kena mengena pun dengan takwil tu. Sebab tu mereka menolak. Bila mereka menolak, mereka tak cermat, mereka tak tengok ada lagi nas-nas yang lain yang menunjukkan bahawasanya yang lain daripada Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala bagi kemampuan untuk takwil. Nah, sehingga Ibnu Abbas berkata, wa ana minar rasikhin, aku adalah setengah daripada orang yang mahir di dalam ilmu yang boleh takwil ayat mutasyabihat. Nah, sebab apa? Dalam ayat itu menyebutkan bahawasanya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat tu kan. Jadi mereka kata wa warasikhun itu istihnaf. Kita kata waw tu waw ataf. Jadi maknanya Allah Ta'ala, malaikat Allah yang boleh takwil ayat mutasyabihat, dan orang-orang yang mahir yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada mereka, yang berkata mereka itu kami beriman dengannya, semua daripada Allah. Lalu Ibn Abbas kata ana minar rasikhin, aku daripada orang yang rasikh yang boleh takwil. Dan berbetulan pula dengan doa Nabi kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mana doa Nabi ditolak ke diterima? Diterima, sebab ia merupakan wahyu Allah. Nak kata lagu mana? Sebab tu tafsir Ibn Abbas tu penuh dengan takwil. Nah, kalau kata tak boleh takwil, Ibn Abbas ni orang yang rapat dengan Nabi, takkan dia tak faham hak Nabi kata. No? Mana para sahabat pun ada dah takwil. Bukan baru Khalaf je. Tu. Baik, terus
dalil mereka itu benar dan tidak berbohong mereka itu. Dalil kata mereka itu benar dan dalil kata mereka itu tidak bohong. Mana? Kalau mereka itu bohong, manakala mereka itu bohong, kalau mereka itu bohong, maka pasal apakah? Pasal tu mana sebab? Nah, maka pasal apakah? Sebab apakah Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka itu? Kalau para rasul itu bohong, pasal apa Tuhan bagi mukjizat? Nah, memberi mukjizat bagi mereka itu sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Serba-serbi ni makna apa? Setiap perkataan, setiap percakapan, setiap perbuatan, semua benar pada serba-serbi, pada semua perkara. Tu dia. Maka Allah Ta'ala bagi mukjizat itu seolah-olah Tuhan berfirman. Nah, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Telah benarlah hambaku dengan apa yang disampaikan semuanya daripada aku. Mukjizat tu menempati perkataan tu. Seolah-olah Tuhan berkata lagu tu. Kalau tidak dia nak bagi buat apa? Nah, kalau dia tahu kata kawan ni bohong, nak bagi mukjizat, nak menegaskan kata mereka benar, walahab mereka bohong, Tuhan tak akan bagi. Nah, maka mukjizat itulah yang menempati kata Tuhan, menegaskan bahawa mereka itu semua benar. Sebab tu dibagi mukjizat. Maka mukjizat tu menepati perkataan Tuhan, telah benar hamba-Ku. Seperti setapaket yang ada pada Tok Ngulu. Siapa Tok Ngulu sini? Tok Ngulu main tak? Ada Tok Ngulu? Main tak? Ada Tok Ngulu? Siapa? Tok Ngulu? Ada. Siapa Tok Ngulu? Ada tak? Tak main? Main duduk luar kot. Seperti setapaket yang ada pada Tok Ngulu. Ada setapaket Tok Ngulu kan? Ada tak ada? Surat pelantikan ada tak ada? Orang jadi Tok Ngulu ada surat pelantikan tak? Ada tak? Ada. Maka surat pelantikan tu seolah-olah Sultan berkata, Tok Ngulu Sultan lantik kan? Okey. Seolah-olah Sultan kata, ini Hamdi bin Mamat yang telah aku lantikkan dia menjadi penghulu kampung Permatan Pauh. Tak apa no. Kena kampung ni juga. Tak apa Permatan Pauh jauh sikit. Ada teringat pada seseorang tu kalau Permatan Pauh tu. Nah, jadi Tok Ngulu Permatan Pauh. Tapi mereka tak ada sultan. Tarik balik. Kita main tak sebelah Kedah. No, mereka tak ada sultan kan? Penang kan? Salah. Telah aku lantikkan dia sebagai penghulu di kampung Aluk Binjai. Nah, seolah-olah dia kata, walah dia kata ini watikah pelantikan sebagai penghulu kampung sekian bertarikh sekian yang benar yang menjadi perintah bom cop sultan kan. Okey, maka surat ada cop ada sign tu seolah-olah sultan berkata, wahai ahli kampung Aluk Binjai, aku telah melantikkan ia Hamdi bin Mamat sebagai penghulu kampung ini, dan hendaklah kamu taat dan patuh pada segala titah perintahnya. Barang siapa yang menderhaka kepadanya, berarti berhaka kepada beta. Salah gitu. Walaupun dia tak kata, tapi itu harapan dia. Itulah amanah yang dia bagi pada Hamdi bin Mamat tadi, untuk jadi
Tok Hulu. Seolah-olah Sultan seru kita semua untuk patuh dalam perkara-perkara yang benar yang dibawa oleh Tok Hulu tu. Sultan kata tak kata, tapi surat tu seolah-olah Tuhan kata apa? Seolah-olah Sultan kata lagu tu. Maka demikian juga mukjizat tu. Walaupun Tuhan tak kata, bila dia bagi mukjizat, seolah-olah Tuhan kata, telah benar hamba-Ku apa yang telah disampaikan semua daripada aku. Seolah begitu. Boleh faham tak? Boleh tak? Nah, tu kata dia. Tuhan beri mukjizat tu bagi mereka itu sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Kalau begitu, membawa kepada bahung Tuhan gatik. Nah, kalaulah kita kata Tuhan ni lantik orang yang menjadi rasul ni orang bohong. Kalau rasul tu bohong. Nah, kalau rasul tu bohong, akan membawa kepada bahung Tuhan tu. Nah, kalau begitu membawa kepada bahung Tuhan gatik. Gatik ni mana juga. bahasa gatik tu bahasa orang Tani. Orang Kelantan getek. Nah, getek orang Kelantan. Kalau orang Tani gatik, kalau orang Kedah jugalah. Nah, sampai ke Tuhan mohong. Pasal apa? Pasal duk lantik orang mohong buat apa? Dah tahu dah kata kawan jenis mohong duk lantik dia jadi rasul apa? Jadi sampai ke Tuhan mohong. Dah. Maka kata dia membawa pada bahung Tuhan getek. Sebab apa? Kerana membenar yang membahung itu bahung gatik. Kita membenarkan orang bohong tu. Bohong pas kita. Kawan tu kita kenal dia pembohong. Nah. Tapi kita kata, ai betul, hang turutlah dia betul. Bagus ni. Nanti kampung kita jadi maju. Dah. Kita nak buh lapangan terbang tu, tempat orang nak mengair ikan keli tu, tak ada dah ikan keli lepas ni. Nak buh lapangan terbang pula. Contoh. Nah. Dia cakap betul, cakap mohong. Maka kita tahu dah kata dia mohong, dia pakat dah, kita tipu depa. Nah, maka orang yang membenarkan pembohong itu pembohong juga. Kawan tu bohong, dia kata betul. Dia pergi sokong, dia pergi kata betul kawan tu. Maka kawan hok bohong tu bohong, yang sokong pembohong tu juga bohong. No? Tak kira lambat apa pun. Dia nampak ada tuan-tuan duk tengok kelin kat saya. Saya tahu dah nak pergi ke mana. Nah, buka mulut mohong. Tu tengok gelak dia faham dah tu. Nah, maka kita membenarkan pembohong itu bohong. Kita pun jadi pembohong juga. Walaupun kita tak cakap bohong, kita mengiyakan pembohongan dia itu bohong juga. Kita mengiyakan pembohongan itu bohong. Dapat sampai kita pun dapat. Tidak? Tu. Baik. Maka kata dia, kalau Tuhan yang membenarkan Rasul, kalau Rasul itu bohong, kalau Tuhan membenarkan pembohongan dia, maka Tuhan berbohong juga. Sampai ke Tuhan. Nah, maka nak kata bohong Tuhan tu, nak kata bahong Tuhan tu, mustahil. Nak kata Tuhan tu bohong, mustahil. Tak mustahil. Tak boleh terima pada akal kita nak kata Tuhan itu bohong. Nah, tentu tidak sekali-kali. Nah, tentu tidak sekali-kali nak kata Tuhan itu bohong.
Tuhan kata apa dalam Quran? Wa man asdaqu minallahi haditha. Satu tempat lagi Tuhan kata apa? Wa man asdaqu minallahi qila. Ada lagi kah yang terlebih benar perkataannya selain pada perkataan Allah? Ada lagi tak hal lebih benar daripada perkataan Allah? Perkataan lain yang lebih benar daripada perkataan Allah. Ada lagi tak? Tak ada. Itu nak kata Tuhan bohong. Tak boleh. Mustahil. Tidak diterima pada akal kita. Baik. Maka kata dia, tentu tidak sekali-kali nak kata Tuhan tu bohong. Kalau begitu, tentulah Rasul itu benar. Tentulah Rasul itu benar. Yani sungguh Rasul itu bersifat dengan benar. Tak sungguh nak kata Rasul itu bohong atau dusta. Pegang. Tu pegang dulu. Ya, sungguh Rasul itu benar. Tak sungguh nak kata Rasul itu bohong. Bismillah. Kalau begitu kata dia, tentulah Rasul itu benar dan sengoti dan tak bohong. Tak bohong Rasul tu pada serba-serbi, pada semua benda, pada semua perkara tidak bohong. Tu tidak bohong. Itulah yang dituntutnya. Itulah hak kita nak. Nak mana? Nak i'tikad kata Rasul itu benar. Mustahil nak kata dusta mereka itu. Baik. Peringatan. Peringatan adalah Tuhan memberi mukjizat. Adalah Tuhan memberi mukjizat, yakni perkara-perkara yang mencarikan adat. Mukjizat ni benda mencarikan adat, luar biasa. Benda mencarikan adat ni hak baik, hak elok ada 4. Yang pertama irhas. Yang kedua mukjizat. Yang ketiga karamah. Yang keempat ma'unah. Bisa dengar ke ma'unah? Bukan hak saut tu. Hak rampas senjata di saut tu bukan. Ma'unah ni iaitu satu pemberian Allah, iaitu perkara yang di luar adat. Benda luar biasa berlaku pada orang yang soleh. Atau apa panggil ma'unah. Kalau perkara luar biasa yang berlaku kepada waliullah, apa panggil karamah. Sebagaimana berlaku cerita yang ada di dalam Quran. Cerita siapa dia? Siti Maryam. Falamma dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadha qala hadha min indillah. Pada ketika mana Nabi Zakaria masuk pada mihrab, lalu didapati rezeki ataupun makanan-makanan penuh di tempat Siti Maryam.
Lalu ditanya pada Siti Maryam, padahal dia baru kanak-kanak kecil. Nah, anna laki hadha. Ni ambil mana semua ni? Dia kata hadha min indillah. Daripada mana? Daripada Allah. Luar biasa tak? Luar biasa. Sebab apa luar biasa? Yang pertama jadi mukjizat bagi Nabi Zakaria, yang kedua karamah bagi Siti Maryam. Nah, karamah. Yang ketiga, mukjizat. Mukjizat ni perkara yang luar biasa berlaku pada orang yang menjadi nabi dan rasul. Nah, berlaku perkara luar biasa pada orang yang mengaku jadi nabi dan rasul. Contoh pada nabi kita belah bulan di atas Jabal Kubais. Nah, apa lagi keluar ayat mancut di celah jari nabi. Nah, binatang bercakap dengan nabi. Nah, biawak bercakap dengan nabi. Nah, susu segelas cukup untuk orang beratus orang. Banyak mukjizat-mukjizat yang ada pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizat yang kekal, iaitu Al-Quran. Sampai sekarang pun siapa tak boleh nak tanding. Nah, siapa pun tak boleh nak bawa cabaran Allah, yang mana Allah Ta'ala cabar, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Itu Tuhan nafi dah. Tak pernah siapa boleh buat dan tak akan ada orang yang boleh buat. Nah, Allah Ta'ala dah nafi dah. Itu mukjizat. Perkara yang luar biasa, yang tak boleh siapa pun tiru, yang berlaku pada seorang yang menjadi rasul dan nabi. Baik. Sebagaimana berlaku pada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa apa dia mukjizat dia? Di antaranya menghidupkan orang yang mati. Betul tak? Hidupkan orang mati. Pada satu ketika Nabi Isa alaihi salam berjalan, nak musafir, nak berjalan. Dia tanya di kalangan Hawariyun, penyokong-penyokong dia, siapa nak ikut ni, nak ikut dia pergi ni musafir. Maka ada seorang ikut. Bila nak pergi berjalan, maka nak buat ikut adatnya, Nabi Isa belilah roti, bawa bekal roti 3 keping untuk dalam perjalanan hidup dia dan ayat apa semualah. Lalu dibawalah oleh orang yang ikut dia tu. Dibawa oleh orang yang ikut dia. Bawa-bawa sampai satu tempat. Nabi Isa kata, hang duduk sini Sa'ad, aku ada kerja dalam tu Sa'ad, lagi aku mai balik. Nabi Isa masuk tubik-tubik, mari tengok roti tinggal sekeping. Hak 3 tadi. Bila kawan tu Nabi Isa masuk tu, dia makan sedap. Tengok ada 2 lagi, dia makan sekeping lagi, tinggal sekeping. Nabi Isa cek bekalan, ada satu ni, aku bawa tadi 3. Dia kata saya makan sekeping. Dia abang kat Nabi Isa kata dia makan sekeping. Sekeping lagi siapa makan? Tak tahu. Takkan tak tahu makanan duduk dengan abang. Tak tahu, saya makan satu kan. Tak apa. Jalan, jumpa satu kaum yang sedang meratap, menangis kerana ada kematian keluarga. Maka Nabi Isa pergi dekat, lalu bertanya, apa yang berlaku? Maka mereka kata, ni keluarga mereka ni mati sekian. Kami sedihlah dengan kematian ni sekian. Lalu Nabi Isa menghidupkan kembali hak mati itu. Hidup balik. Sebab mukjizat dia menghidupkan orang yang mati. Hidup balik. Dah. Maka seronoklah ahli keluarga tadi. Orang happy dengan Nabi Isa tadi kata, dia kata hebat hang. Hebat.
luar biasa. Pelik lah. No? Boleh hidup balik orang mati. Dia kata tak pelik hidup orang mati biasa. Hak pelik, orang makan roti tapi tak mengaku. Dia buat biru tu. Aku pelik, orang yang makan roti tapi dia tak mengaku. Itu pelik, hidup orang mati biasa. Tak apalah jalan. Pergi sampai satu sungai besar. Nak lalu tak boleh. Perahu tak ada, apa tak ada. Maka Nabi Isa kata bergantung pejam mata. Tak lagi aku suruh celek. Dah bergantung pejam mata, celek. Tengok duduk seberang sana dah. Dia kata pelik. Dia kata tak pelik. Nah, kalau setakat merang sungai lagu ni tak ada perahu, tak pelik. Hak pelik orang makan roti tapi dia tak ngaku. Ada tekan tu. Nah, orang makan roti dia tak ngaku. Okey, tak apa. Teruskan perjalanan lagi. Berjalan. Terjumpa 3 karung mah. Jumpa 3 karung mah. Nak buat lagu mana? Dia bagi. Dia kata bagi tu ya. Kawan ni nah ahli dunia. Kita bagi tu ya. Nabi Isa pun bagi. Ambil kat dia satu, bagi kat kawan tu satu. Kawan tu tak puas hati. Yang ni bagi ya. Yang ni pun sama bagi seorang separuh. Dia kata tak payah, hak tu aku nak simpan orang makan roti tak mengaku tadi. Sayang. No? Dia kata hak sekarang lagi ni nak simpan kat orang hak makan roti tadi tapi dia tak mengaku. Saya makan tu. Nampak tak? Bila nampak benda baru mengaku. Tengok tadi tak mengaku. Saya makan satu je. Bila dah itu Nabi Isa nak teruskan perjalanan sebab apa? Dia ada kerja. Lepas tu macam mana? Nak ikut aku tak nak ikut ni? Dia tak ada kot. Saya sampai sini kot. Dapat harta kan. Lalu Nabi Isa kata hak ni pun ambil ke hang sekali. 3-3 ambil ke hang. Aku tak mau. Kamu tak mau sungguh? Tak mau. Maka terus perjalanan. Baik. Bila Nabi Isa dah pergi, datang 3 orang penyamun. Datang 3 orang penyamun. Tengok kawan ni duk pegang 3 karung mah. Baca mana ni? Duk pegang 3 karung mah ni. Depa pun samun bunuh kawan tu. Hak jalan dengan Nabi Isa tadi kena bunuh. Kenapa? Bobuk mah. Baik. Maka dalam 3 orang penyamun ni pun dia mai jauh. Dalam hati masing-masing, kalau boleh aku nak seorang aku 3 karung ni. Mulalah dia fikir jahat, nak bunuh kawan ni, hak ni nak bunuh kawan ni, hak ni nak bunuh kawan ni, hak ni pakat dengan hak ni, kita bunuh dia. Macam-macam lah no. Maka dia kata, siapa ni di kalangan kita, sebelum kita bahagi, sebelum kita bertolak, makan dulu, isi perut dulu, lapar ni, tak sedap ni. Nak berjalan bawa emas masuk dalam kota pun bukan dia no. Siapa boleh pergi beli barang makan sat? Ada dah seorang tu sanggup. Seorang sanggup tu tuan-tuan anggap kata dia hati baik tak? Dia sanggup pergi beli makanan. Rela kawan-kawan duduk situ. Baik tak? Baik tak? Baik no? Dia tak baik. Dia pun ada perancangan. Dia pi. Kena ayam sekok golek tu. Kenyang. Hak dia beli kat kawan dia 2 ekor semua beracun. Bawa balik. Dia beracun siap-siap. Roti, ayam beracun. Agar lepas ni mereka makan mati dua-dua. Yang 2 ni duk tunggu dia. Lambat balik kawan ni. Dia berkata nanti dia bagi makanan kat kita, kita tikam dia sampai mati. Bila kawan tu sampai bagi makanan kat mereka, dia tikam hak seorang tu hak pergi beli tadi mati. Maka makanlah mereka dengan pelahap. Saat lagi nak tambah tenaga nak buat balik emas. Bila makan semua dah mati semua kena racun. Siapa yang dapat emas tu?
Nabi Isa balik tengok berkelimpangan 4 mayat. Duduk tu. Termasuk orang yang ikut dia tadi. Maka itulah kata dia dunia. Itulah dunia. Tak ke mana-mana pun orang yang mencintai dia. Semua orang yang mencintai dia akan jatuh dalam kecelakaan. Allah. Itu nak apa dia tadi? Mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Tapi lajak pergi cerita panjang. Tak apalah. Tuan-tuan boleh dengar, boleh tahu kisah tu. Tu. Abang kata, semua Rasul itu ada mukjizat. Ada satu lagi benda yang luar biasa yang dinamakan irhas. Irhas ni perkara yang luar biasa yang muncul pada seorang yang akan ada kelebihan di depan hari. Mana masa dia kanak-kanak Tuhan tunjuk dah. Masa dia nak lahir Tuhan tunjuk dah. Masa dia kandungan pun Tuhan tunjuk dah. Ni irhas. Sebagaimana berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada malam jatuh benih pun, malam jatuh benih pun tersungkur habis dah berhala. Api Majusi tak pernah mati pun mati malam tu. Tapi Wahabi kata ada, semua cerita mengarut dongeng belaka tu. Biar pilah kat depa no. Memang depa anti maulud pun, anti kita buat maulid depa marah. Tak apalah, biar pilah kat depa. Nabi kata berlalu pada tiap-tiap bulan datang malaikat memberi perkhabaran kepada Aminah. Depa kata mohon. Biar pilah kat depa. Bila sebut kata Siti Maryam dan Asiah turun jadi bidan bersama dengan bidadari, menjadi bidan pada Aminah atas kelahiran Nabi Muhammad, depa kata semua bohong. Mana ada Tuhan nak bawa orang mati mai jadi bidan pula. Orang hidup belana-lana kona banyak orang hidup. Pasal pun dak orang mati. Mana mungkin orang mati nak mai balik? Dia tak ingat kata Tuhan kuasa. Macam kita baca dalam Zanji itulah. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Kita dah baca kan? Itu menceritakan bahawasanya Siti Maryam dengan Asiah turun jadi bidang pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata itu adalah cerita karut. Pak Wahab. Dia kata tu semua cerita karut. Dan bila cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah pun tersunat, sudah pun terpotong tali pusatnya. Depa kata dongeng. Mana ada bidan berada dalam perut mak dia, mana ada mudim dalam perut mak dia, piduk sunat siap-siap. Tak tahulah depa ni macam mana jadi depa tolak semua. Kata Nabi lepas pada lahir mengucap alhamdulillah pun depa nafikan. Dan cerita-cerita banyak lagi lah. Banyak lagi tentang irhas, perkara yang luar biasa yang berlaku pada Nabi sebelum daripada jadi Nabi. Maka mereka menolak dan menyatakan bahawasanya kitab Barzanji itu adalah kitab dongeng. Ni tuan-tuan. Nak kawan macam mana orang lagu tu? Nak kawan lagu nak. Baik. Maka kata dia adalah Tuhan memberi mukjizat, yakni perkara yang mencarikan adat kepada Rasul itu ialah seolah-olah firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sebagaimana saya sebut tadi, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Artinya telah benar dan sengoti hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripada aku semua. Wallahu a'lam. Cukup malam ni tu. Tuan-tuan, cukup lagi malam ni? Cukup Minggu depan ada lagi.
Di imam baru abad tadi dia kata minggu depan ada Jumaat minggu kelima ustaz. Okey ke? Saya kata okey. Okey kena mai. Khamis malam Jumaat. Nah, untuk minggu kelima. Boleh tuan-tuan? Boleh nah, alhamdulillah. Baik, takat tu dulu dan insya-Allah kita masuk pula tajuk baru pada minggu depan, rezeki untuk bulan ni 2 kali. Nah, dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan amanah. Wallahu a'lam. Hari ni berapa hari bulan? Mana tu imam? Berapa hari bulan malam Jumaat ni? Khamis ni. Khamis ni 26 Khamis ni dah. Minggu ni minggu 4 kan? Betul ke ni imam? Betul dah ada. Berapa hari bulan? 31. Cuba cek tengok. 31 hari Khamis. Mana hari Jumaat keesokan tu minggu pertama. Jumaat minggu pertama. Malam Jumaat tu minggu kelima. Okey. Tak apa. Kalau gitu kita mai. Maknanya malam tu minggu keempat. Malam tu minggu kelima. Siang tu minggu pertama. Untuk bulan baru. November. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر المستضعفين والمظلومين اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الارض الى مغاربها لا سيما في بلادنا يا كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم